حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأون الله له إلهي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قال اسهلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قال اسهلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم طف علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهه في الدين وعليه التأويل ومن يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبيين وإلهمنا ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatlah kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Dapatlah kita sama-sama dalam majlis yang penuh dengan barakah, yang dihimpunkan bersama dengan ahli-ahli syurga. Dan insya-Allah moga-moga menjadi asbab musabab untuk Allah berikan kepada kita akan kefahaman. Masih lagi berkisar dalam bulan Rabiul Awal, kita masuk bab yang ke-9 dalam mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mukjizat yang pertama ni datang daripada Al-Quran. Ini mukjizat yang pertama. Maka saya mohonlah bagi yang bersama dengan saya ini boleh sediakan Al-Quran terjemahan. Sediakan mushaf untuk kita cek ataupun kita boleh jadikan ia ni satu sumber rujuk. Okey, yang pertama adalah mukjizat dari Al-Quran Al-Karim. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak dan yang paling terbesarnya adalah Al-Quran Al-Karim. Maksud bahawa Al-Quran ini datangnya sepenuhnya diturunkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Al-Quran ini ketika mana masyarakat Arab ketika itu mengagungkan akan bahasa, kecantikan fasahah, balaghah dan juga al-bayan. Maka ketika itulah Al-Quran ini diturunkan dan mereka menentang sehabis-habisnya dengan kesenian bahasa Al-Quran ini. Sebab mereka mengagungkan akan bahasa yang lain. Lalu Rasulullah SAW meminta mereka untuk mendatangkan sesuatu yang setanding dengan Al-Quran. Maknanya Rasulullah kata, kalaulah ada satu yang cantik selain daripada bahasa Al-Quran, kau datangkan kepada aku. Lalu mereka ini, iaitu orang-orang kaum Arab, dia bersetuju kerana mereka menyangka bahawa Al-Quran ini adalah datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Al-Quran ini Nabi yang buat, kata-kata ilham Nabi. Maka sebab tu dia bersetuju. Dia kata bahawa bahasa-bahasa balaghah dia lebih bagus ataupun kecantikan fasahah ni lebih cantik. Tidak ada tandingan daripada yang mereka agungkan. Maka lalu mereka ini gagal kerana Al-Quran sebenarnya. Tanggapan mereka itu salah kerana Al-Quran ini sebenarnya ada kuasa sendiri yang dipanggil Ijarul Quran yang boleh melemahkan hujah. Hujah-hujah yang datang ini yang boleh lemahkan hujah tersebut adalah Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra.
Boleh tengok dalam surah Al-Isra, muka surat siapa yang ada Al-Quran yang terjemahan muka surat 291. Surah Al-Isra ayat yang ke-88. Surah ini diturunkan di Makkiyah. Iaitu kalau kita tahu Makkiyah ini confirmlah di Mekah. Yang membawa maksud surah ini adalah perjalanan di malam hari. Mari kita sama-sama rujuk siapa yang ada Al-Quran. Surah yang ke-17 muka surat 291. Siapa yang ada musyaf. Dan kemudian ayat yang ke-88. Okey. Ayatnya berbunyi kulla inni ijtama'atil insanu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, dia kata, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Ayat ini diturunkan setelah masyarakat Arab ketika itu dia kata kepada Nabi. Nabi cakap pada dia, kalau kau tak terima Al-Quran ini, ada tak satu bahasa ataupun satu ayat yang lebih bagus daripada Al-Quran? Maka turunlah ayat ini yang dikatakan tidak ada pun hatta manusia ataupun jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan ia. Sekalipun sebahagian mereka jadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Ini menegaskan bahawa musyaf yang kita pegang, Al-Quran yang kita pegang, bahasa ini bukan datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi inilah kalam Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hujah yang boleh mengalahkan hujah daripada Al-Quran. Maka orang-orang musyrikin ini hakikatnya mereka percaya dengan kehebatan Al-Quran. Dia percaya. Tetapi diorang ni sengaja je cari alasan bahawa Al-Quran itu yang pertama dia kata ciptaan Nabi Muhammad. Kan? Dia tahu Al-Quran ni ada kehebatan. Macam kita lah hari ni. Dia berfungsi daripada ataupun daripada satu perkataan ego lah. Dah tahu orang tu benar tapi dia duduk cari salah. Maka mereka ini ataupun Nabi Muhammad SAW dia tetap juga menceritakan ada tak hujah lain selain daripada bahasa Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran sesuai untuk semua zaman di dalam Al-Quran. Maknanya Al-Quran ini dia bukan kata okey itu kita rujuk sebab itu zaman Nabi. Itu kita rujuk sebab itu zaman jahiliah kaum Arab Quraisy. Tak. Al-Quran ini dia menceritakan sesuatu kitab yang menceritakan yang berlaku terdahulu, kini dan akan datang. Inilah satu kitab yang boleh menceritakan akan keadaan. Yang pertama diceritakan keadaan yang terdahulu. Apa yang berlaku pada dahulu. Yang kedua, dia akan menceritakan apa yang berlaku hari ini. Al-Quran yang menjadi petunjuk dan panduan. Dan yang terakhir, Al-Quran juga menceritakan tentang yang akan datang. Ini kehebatan Al-Quran. Yang akhirnya ianya menjadi panduan manusia untuk hidup di dunia ini dan juga panduan untuk bakal kita hidup pada hari akhirat. Maka Al-Quran dan Sunnah inilah jadi pegangan dan juga panduan hidup kita. Maka dalam Al-Quran inilah menceritakan keadaan orang yang terdahulu untuk panduan dan ikutan kita sepanjang zaman. Contohnya kalau kita tengok dalam Al-Quran juga ada surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fil contohnya, iaitu tentera bergajah. Bagaimanakah Allah itu membantu? Bagaimana dikalahkan tentera bergajah itu dengan balingan batu daripada neraka. Dibawa turun, dibawa oleh burung. Maka kalahlah. Semuanya mati. Gajah pun mati, tentera pun mati. Ini dah cerita pada zaman dahulu tentang kebesaran dan keagungan Al-Quran. Ataupun akan kebenaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah berlaku satu peristiwa seorang ulama diuji dengan kehebatan Al-Quran oleh seorang Nasrani. Mereka berkata, wahai ulama, ni dia nak try test. Kalau betul kau kata kan, dia kata, di atas muka bumi ini semuanya telah tertulis di dalam Al-Quran. Mestinya aku nak test engkau satu kali dia. Maksudnya macam itulah. Kemudian ulama itu kata apa? Okeylah dia kata. Apa soalan orang Nasrani ni?
Dia kata. Okey, soalan dia kata kepada ulama itu, cuba kau nyatakan kepada aku secupak gandum boleh menghasilkan berapa keping roti? Secupak gandum boleh hasilkan berapa keping roti? Maksudnya kalau dia kata Al-Quran itu benar, maka mestilah ada jawapan. Lalu jawab ulama ni tadi, dia jawab apa? Okey, baik. Esok aku bagi jawapan kat kau. Macam itulah jawapan dia. Kemudian esoknya diorang pun bertemu. Bertemulah orang Nasrani ini dengan seorang ulama ini. Dia cakap apa? Secupak gandum boleh menghasilkan 20 keping roti. Lalu Nasrani ini dia tanya lah, kat mana kau dapat jawapan ni? Kat mana dia dapat? Lalu ulama ini jawab, aku bertanya kepada tukang pembuat roti. Maka Nasrani itu pun tadi, dia mempertikailah jawapan kepada seorang alim ulama ini. Kau kata semuanya ada tulis dalam Al-Quran. Dia cakap kan. Tapi dalam Al-Quran tak ada pun tulis secupak gandum dapat menghasilkan berapa keping roti. Tak ada pun. Tetapi jawapannya ada dekat dalam Al-Quran. Kata ulama tadi, dia membacakan sepotong ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl. An-Nahl ni, kalau nak tengok pada muka surat 272. Surah yang ke-16. Surah An-Nahl ni cerita pasal lebah. Bolehlah buka tengok. Ini jawapan. Macam manakah secupak gandum boleh menghasilkan 20 keping roti? Dekat dalam Al-Quran tak tertulis pun. Maka kita tengok, sama-sama boleh buka Al-Quran. Tengok muka surat 272. Kenapa saya suruh buka Quran? Sebab ayat ini akan mula masuk. Bila kita cari, kan? Bila kita tengok, bila kita ada pergerakan, bila kita sentuh Al-Quran, bila kita baca ayat tersebut, ia akan meresap. Maka dia pun mendapat jawapan, ulama ini bagi jawapan kepada apa? Hatta buat diri kita hari ini. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Kau tanyalah kepada orang yang mahir sekiranya kamu tidak mengetahui. Yang dipanggil sebagai ahli zikr. Ahli zikri ni maksudnya bukan ahli zikir yang sentiasa berzikir. Tetapi ahli yang mengetahui. Sebab tu dia pergi rujuk kepada orang yang buat roti. Orang buat roti dia tahulah satu cupak ada boleh dapat berapa keping roti. Sama juga dalam kehidupan kita hari ini, maka ayat ini diturunkan untuk memberikan motivasi dan juga solusi bagi setiap masalah kita. Bila kita ada masalah, bila kita ada persoalan dan pertanyaan, tanyalah pada ahli zikr ataupun orang yang mengetahui. Inilah hakikatnya yang tertulis di dalam Al-Quran. Akhirnya Nasrani tadi, dia buat apa? Dia mengaku kehebatan Al-Quran dan terus menerima Islam sebagai agama Islam. Allahu Akbar. Bayangkan kalau hari ini kita mampu berhujah macam ni dengan orang-orang yang bukan Islam. Mereka akan terasa agungnya akan kalam Allah. Sebagaimana kalau kita tengok Umar Al-Khattab, kan? Dia menerima, dia nak bunuh Nabi ni. Tapi dengan dia mendengar ayat Quran yang dibacakan oleh adiknya, lalu hatinya yang keras tadi lentur akibat daripada mendengar bacaan Al-Quran tersebut. Ini diperkatakan mukjizat terbesar Al-Quran Al-Karim. Maka kita tengok Al-Quran juga mempunyai kehebatan yang mampu melemahkan akal fikiran semata-mata. Maknanya dia nak debat dengan orang yang katakanlah yang banyak bertanya. Dia boleh lemahkan. Tetapi akal akan dikuatkan dengan bantuan Al-Quran. Sebab tu kita rujuk apa-apa pun kita akan rujuk pada Al-Quran. Ahli-ahlinya. Tetapi hari ini kita tak perlu bersusah payah pun. Sebab imam-imam kita telah meninggalkan. Iaitu kalam-kalam mereka yang telah komplit. Iaitu ada Al-Qurannya, ada hadisnya, ada sunnahnya, ada dalilnya, ada tata caranya. Maka kita ikutlah pada imam-imam yang muktabar. Ia juga memberi perkara yang tidak mampu dicapai oleh akal seperti apa? Satu je. Contohnya bab roh. Roh ni tak ada orang boleh cerita. Bagaimana siksaan kubur pun dia tak boleh nak cerita. Hanya boleh cerita tapi tidak boleh kita rasa. Bagaimana keadaan syurga dan neraka? Maka Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal hingga hari ini. Cuma malangnya umat Islam mula lupa akan kehebatan Al-Quran.
Bagaimana umat Islam lupa akan kehebatan Al-Quran? Mereka mencari formula-formula daripada benda-benda selain daripada Al-Quran. Mereka tidak yakin dalam kehidupan, dalam perniagaan, dalam muamalat, dalam sistem perbankan. Dia tidak rujuk kepada Al-Quran. Contohnya kalau kita tengok kerajaan kita, bagaimanakah hari ini? Sistem-sistem agama ni, dia hanya jalan kat mana? Boleh cakap bab agama ni dekat surau, dekat masjid, dekat majlis. Dia tidak bergerak dalam seiring dalam pembentukan pendidikan contohnya, dalam pembentukan sistem perbankan contohnya. Maka inilah yang dikatakan umat akhir zaman mula melupakan kehebatan Al-Quran. Mereka tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai mukjizat. Bukan mukjizat buat kita tetapi mukjizat buat Nabi, tetapi membawa kehebatan. Kemudian apakah yang dikatakan mukjizat Nabi? Berlakunya terbelahnya bulan. Allah berfirman dalam surah apa? Macam mana nak tahu semua kisah ni? Semua dalam Al-Quran tertulis. Surah Al-Qamar. Kita rujuk pada muka surat 528. Siapa ada Al-Quran terjemahan, cuba buka. 528. Al-Qamar ini bermaksud surah yang menceritakan tentang bulan. Ayat yang pertama, surah yang ke-54. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelahnya bulan. Ini yang cerita bahawa baginda menunjukkan kepada mereka. Dia ada peristiwa. Sebab itulah dalam Al-Quran ini berlaku pada zaman Nabi kita dan telah dinukilkan atau dikalamkan oleh Allah ke dalam Al-Quran. Kita tengok daripada Anas bin Malik radhiyallahu. Dia berkata, sesungguhnya ahli Mekah meminta kepada Nabi satu bukti kebenaran risalah yang dibawanya. Lalu baginda menunjukkan kepada mereka bulan terbelah sehingga mereka melihat Gua Hira berada di antara keduanya. Ini adalah daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Orang musyrikin Mekah ketika itu dia mula cabar Nabi. Dia cabar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ianya benar risalah yang kau bawa ni, kau tunjukkan kepada kami satu bukti. Dengan terbelahnya 2 bulan yang berada di atas langit. Macam tu dia orang mencabar. Kau tunjukkan pada kami kalau betul. Maka selepas itu datangnya kepada kami yang sebelah kanan dan masuk ke lengan jubah Nabi. Kanan dimasukkan dalam jubah Nabi. Kemudian keluar lengan baju kiri, manakala bahagian kiri masuk ke sebelah kiri dan keluar daripada lengan kanan. Maknanya dia nak memperolok-olokkan Nabi kita. Para sahabat ketika itu sangat marah dengan permintaan yang melampau dan biadab orang-orang kaum musyrikin Mekah. Melampau lah dia kata. Sampai macam tu kau minta pada Nabi. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menerima cabaran itu dengan sangat tenang. Sebab apa Nabi terima dengan sangat tenang? Kerana Nabi dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman ini hati mereka sangat tenang. Dia tidak ada gusar pun. Sebab pergantungan mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa Nabi buat? Nabi tadahkan tangan ke langit, memohon keizinan dan meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka terbelahlah bulan. Itu yang dirakamkan atau dinukilkan di dalam surah Al-Qamar bahawa bulan telah terbelah 2 akibat daripada kaum musyrikin Mekah yang mencabar Nabi dengan membawa risalah yang benar untuk membelah bulan. Kita kalau hari ni lah, kan, tak sampai tahap itu nak berdakwah pun. Dah memang benar, tapi kita masih lagi kurang rajin untuk berdakwah. Sedangkan risalah yang kita bawa ini benar. Tapi Nabi kita sampai ke tahap itu. Maka semua orang terpegun melihat kejadian itu, ada di antara mereka yang beriman. Lepas dah nampak terbelahnya bulan, maknanya apa yang dibawa risalah oleh Nabi ini benarlah. Maka mereka separuhnya masuk Islam dan sebahagian mereka mengatakan dia tak puas hati juga. Dia kata apa? Dia kata, oi, tak. Muhammad ni sebenarnya ahli sihir je. Itu dikatakan. Maknanya apa yang Nabi buat?
Apa yang diorang cabar, jadi. Maka itu pentingnya hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya peristiwa yang serba-serbi kita tahu yang sangat panjang ceritanya, mukjizat Nabi kita melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang sangat menakjubkan berlaku pada malam 27 Rejab tahun ke-11 daripada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Isra' dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang sangat besar dan luar biasa yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianggap satu penganugerahan yang sangat tinggi nilainya dari segi kerohanian. Kalau kita tengok Isra' dan Mi'raj ini, dia adalah dua peristiwa, iaitu Isra' satu peristiwa, Mi'raj satu peristiwa. Isra' itu apa dia? Isra' adalah perjalanan Nabi daripada kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu dipanggil Isra'. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit ketujuh dan akhirnya Nabi sampai di singgahsana Allah. Dan diceritakan melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dalam surah Al-Isra' pun ada, dalam surah An-Najm pun ada. Ini. Tapi sebenarnya Isra' dan Mi'raj ni ceritanya sangat-sangat panjang. Pada bulan Rejab, ramai ulama-ulama kita akan kupas tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj demi mendapatkan sebuah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, iaitu hadiah solat 5 waktu sehari semalam. Maka itulah hadiah daripada Allah kepada kita dengan Allah memberikan kepada kita solat itu. Maka solat itu hakikatnya adalah pertemuan seorang hamba dengan Allah. Isra'-nya perjalanan. Apa yang kita lakukan itu di alam dunia. Contohnya, kena niat, kena angkat takbir, Allahu Akbar, ada pergerakan, baca Al-Fatihahnya, itu dipanggil Isra'. Mi'raj ni apa? Mi'rajnya adalah hati kita ini sampai kepada khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenar perjalanan yang melibatkan di antara kedua-dua, iaitu roh dan jasad. Maka kita tengok dalam surah An-Najm ayat yang ke-13 hingga 18. Surah yang ke-53, ayat surah ini diturunkan di Makkiyah, iaitu di Mekah, pada muka surat 526. Panjang ni, ayatnya lebih kurang 5 ayat tentang perjalanan. Okey, kita tengok. Walaqad ra'ahun nazlatan ukhra inda sidratul muntaha indaha jannatal ma'wa iz ya'shal sidratan ma ya'sha. Ma za'al basarul ma taqa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asal sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha. Dan di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Ini bagaimana Nabi kita nampak Jibril. Dan perjalanan Isra' dan Mi'raj ini Nabi kita dibawa oleh satu binatang yang dipanggil buraq. Bawa naik. Panjanglah cerita Isra' Mi'raj ni, sangat panjang. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh makhluk alam gaib yang tidak terhingga. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tepat akan pemandangan yang indah tidak dapat pula dia melampauinya. Demi sesungguhnya ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Berpisahnya Nabi dengan Jibril. Sampai je kan nak berpisahnya Nabi. Kemudian Nabi akan naik kepada Sidratul Muntaha. Jibril kata, Jibril melepaskan tangan Nabi. Maka, ya Rasulullah, kau kena naik seorang-seorang. Masa tu Rasulullah dalam keadaan yang sangat takut. Macam mana aku nak naik ni? Walaupun dia kekasih Allah, tetapi takut dan gerunnya kepada Allah tetap ada. Dia minta Jibril teman. Maka Jibril kata, tak boleh ya Rasulullah. Kalau aku lepas je, aku akan terbakar. Sebab itu kita ni tak boleh melepasi sempadan Laisa. Lepas daripada sempadan Laisa, kita akan gila ising.
Maka sifat-sifat Allah tu kita ada sempadan, kadarnya. Contoh dalam sifat 20. Kenapa tak keluar sifat 21, sifat 22 akan sifat Allah? Sebab otak kita hanya boleh terima sampai 20 sifat sahaja. Lebih daripada tu kita akan tak boleh fikir. Maka berpisahlah Nabi dalam keadaan Nabi yang sangat takut itu sampai diterbangkan di hadapan Sidratul Muntaha, di hadapan singgasana Allah. Ketika itu Nabi dengar suara siapa? Suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia dengar suara Abu Bakar. Dia rasa tenang lah. Abu Bakar dia sekali kot ni. Dalam keadaan dia takut tu. Sebenarnya itu bukanlah suara Saidina Abu Bakar, tetapi suara Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah tahu Muhammad ini dalam keadaan yang sangat takut. Itu Nabi kita. Maka dah pergi kan, dia turun daripada burak tu, maka dia dapatlah memandang wajah Allah. Aisyah dia tanya pada dia, macam mana wajah Allah tu? Nabi tak boleh nak cerita. Maksudnya maka sampai-sampai tu Nabi buat apa? Nabi terus sujud. Sujud yang sangat lama. Dalam keadaan air mata Nabi meleleh-leleh. Teresak-esak Nabi menangis. Ada ulama yang mengatakan Nabi kita menangis seperti anak kecil yang teresak-esak tidak dapat sesuatu yang mereka inginkan. Ini Nabi nangis sujud lama ni. Kerana apa? Lantaran kerinduan dan kecintaannya kepada Allah sudah tidak tertahan. Sehingga Allah kata, wahai Muhammad, angkat wajahmu. Baru Nabi kita angkat wajahnya. Ini peristiwa Isra' dan Mi'raj. Angkatnya wajah Nabi kita dalam keadaan dia mengesat-ngesat air matanya tu. Gesat air mata dia. Kemudian dapatlah hadiah daripada Allah, iaitu tuntutan solat 50, bukan rakaat. 50 waktu. Bukan rakaat kita cerita ni. 50 waktu. Nabi kita ni orang katalah bak kata kita ni. Dia jenis yang teluh. Jeruh. Macam itulah. Jenis yang ikut. Nabi pun dapat Nabi pun turun. Turun pergi langit yang ke-7. Kemudian dia turun lagi pergi langit yang ke-6. Dia jumpa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kata, kau dapat apa daripada Allah? Allah bagi aku 50 waktu solat. Dia kata. Apa jawab Musa? Macam inilah maksud dia kan. Tak boleh ni. Dia kata 50 waktu ni. Kau lagi minta kurang. Dia kata. Naiklah Nabi kita. Jumpa lagi Allah. Minta kurang. Turun lagi. Bawa 45. Setiap kali turun naik Nabi ni sebanyak 9 kali. Ya Allah turunkan 5 kali. 5 je. 50 turun 45. Nabi Musa kata, tak boleh Muhammad kau minta kurang lagi. Dia kata, pergi naiklah dia minta. Pergi lepas tu dia turun. Tak boleh Muhammad kau minta kurang lagi. Sampailah tinggal 5 waktu solat sehari semalam. Turunnya Nabi, pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Muhammad tak boleh ni Muhammad. Dia kata, aku risau, dia kata. Kaum aku yang hidup pada zaman kau nanti, tak mampu nak buat 5 waktu ni, dia kata. Kau pergi minta kurang. Tapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah jawab macam ni. Sesungguhnya aku redha atas umatku. Allahu Akbar. Sebenarnya cerita dia, Nabi dah malu dah nak minta kurang lagi ke Allah. Kalau kita lah kan duk minta kurang 2 kali pun dah cukup malu lah. Maksudnya macam tu lah. Tapi dalam turun naik Nabi tu kan, Nabi dia memang nak menatap, nak jumpa Allah. Dalam naik tu nak rindulah juga maksudnya. Tapi sampai 9 kali jumpa, ya Allah tak adalah. Dia kata aku redha atas umatku. Benar kata Nabi Musa alaihi salam. Dia gusar akan umatnya. Takut ada yang tinggalkan. Ada tak umat Nabi Muhammad hari ni tinggal 5 waktu sehari semalam? Ada. Nampak? Allah. Bayangkan kalau kita terima 50 waktu. Bukan rakaat waktu. Tak buat kerja lah. Lepas solat. Lepas solat lah. Dan pergi kencing lah orang kata kan. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 5 waktu sehari semalam. Akhirnya
Nabi pun turun. Turun sampai ke dunia. Berlakunya dengan sangat cepat peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sehingga kan tempat tidur Nabi itu masih lagi panas. Waktu Nabi sampai tu, panas lagi tempat tidur Nabi. Maknanya berlaku dengan sangat cepat. Kalau logik akal daripada apa Mekah ke Masjidil Aqsa tu, perjalanan kalau naik unta, ma'ai berbulan orang kata. Tapi Nabi ni sampai-sampai dekat Mekah, dia sempat solat. Banyaklah peristiwa dia solat 2 rakaat bersama dengan para malaikat, para rasul yang terdahulu, termasuklah Nabi Adam alaihi salam. Maka sampai-sampai dia cerita apa kepada penduduk Mekah. Dia nak cakap ni. Dia excited, dia cerita mula-mula kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, kau tahu tak mana tadi aku gimana? Dia nak cerita. Abu Bakar ini digelarkan As-Siddiq kerana dia adalah orang yang benar. Tapi Abu Bakar dia cakap apa? Masa tu para sahabat dengar. Ada beberapa orang sahabat dengar tentang cerita Nabi. Wih, logik akal lah dia kata kan. Kalau kita pun logik ke. Tapi Abu Bakar kata, apa pun yang dikeluarkan oleh mulutmu ya Rasulullah, tetap aku akan percaya. Itu itikad Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu, akhirnya di sebalik keyakinan sahabat Nabi, ada orang Islam yang murtad kerana apa? Tidak percaya peristiwa tersebut. Masa Nabi cerita ni, ada orang yang murtad. Hatta kalau tak silap saya, Umar Al-Khattab juga masa tu dia tak percaya. Dia tanya pada Abu Bakar, kau percaya? Macam tu lah kan. Sampai Abu Bakar kata, apa pun Nabi tidak pernah menipu, dia kata. Sebab peristiwa yang sangat pelik berlaku sepertiga malam. Maka pada pagi tersebut, Rasulullah ini tersempak dengan Abu Jahal. Abu Jahal ni dia suka macam perli Nabi tau. Dia kata kat Nabi, Muhammad, apa cerita baru lagi kau nak bawa? Macam itulah cerita dia kan. Macam dia nak pelekehkan Nabi kita. Lalu, Nabi kita ni orang yang juruh, orang yang luruh. Dia kata, ada. Macam tu. Ada aku nak cerita ni. Walaupun orang tu peli dia kan. Ada, dia kata. Lepas tu, Abu Jahal ni dalam hati dia, seronoknya. Dia kata, seronok aku nak gelakkan dia. Lalu Muhammad kata apa? Rasulullah kata, kau pergi panggil lah semua orang-orang. Dia kata, orang-orang yang ada kat sini aku nak ceritakan tentang apa yang berlaku malam tadi. Apa Abu Jahal buat? Dia pun fikir nak menggelakkan Nabi kita ini dengan cerita dongeng Nabi contohnya kan. Maka dia pun pergilah. Abu Jahal ni lah pergi buat kerja yang bersungguh-sungguh panggil orang ramai. Berkumpul di kota Mekah. Dia kata Muhammad akan ceritakan. Muhammad akan ceritakan satu cerita macam dongeng. Macam itulah ibaratnya. Maka lepas tu dia kata apa? Fikir Abu Jahal dengan begitu yakin, ramailah orang berkumpul nak dengar cerita daripada apa yang Nabi kita akan sampaikan. Maka sahabat-sahabat ini terus dia buat apa? Dia terus menguji Nabi. Nabi ceritalah, aku dah pergi ke Masjidil Aqsa. Dia katakan, aku solatkan sini-sini semua. Nabi cerita. Tapi sahabat Abu Jahal ni dia nakal. Dia nak test Nabi. Dia test Nabi, dia kata apa? Muhammad, dia kata, kalau betul kau pergi dekat Masjidil Aqsa, apa yang ada keliling di Masjidil Aqsa tu? Dia tanya macam tu. Rasulullah masa tu pergi solat pun sekejap, mana mungkin nak tengok kiri kanan warna hijau ke kuning ke, tak sempat Rasulullah nak fikir. Tetapi sepantas kilat itu Allah turunkan bantuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah datang ke Masjidil Aqsa di hadapan pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hakikatnya Nabi tak sempat nak tengok apa pun dekat Masjidil Aqsa. Maka Nabi pun menjawab bentuk Masjidil Aqsa dengan sempurna dan begitu yakin. Lalu ada di kalangan sahabat Abu Jahal yang yakin dan tidak yakin juga turut mendustainya. Dia tetap juga tak percaya. Maka dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlakulah kekuasaan dan kehendak Allah membawa kekasih teragungnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh, sampai di Sidratul Muntaha, akhirnya bertemu dengan Allah. Ini bukan cerita pendek-pendek. Langit pertama sampai langit kedua, perjalanan dia 700 tahun. Itu pun ulama' kita kata 700 tu tak tahulah naik jet ke, jalan kaki ke, naik unta ke. Dia tak cerita secara detail. Tapi perjalanannya 700 tahun.
Maka dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itulah berlakulah penurunan solat, iaitu tuntutan solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Bagaimana nak percaya ayat ini? Adakah cerita ini hanya nukilan atau dongengan? Allah turunkan dalam surah Al-Hud. Siapa ada Al-Quran, surah Al-Hud ini Allah turunkan iaitu di surah yang di Makkiyah, di Mekah. Ayat 114 surah ke-11 muka surat 234. Siapa ada Quran boleh buka. Tengok macam mana buktinya. Macam kadang-kadang kita cakap orang cakap kan. Ini dikata mukjizat Al-Quran. Muka surat 234. Dan inilah ayat yang Allah turunkan, dan dirikanlah semayang itu pada kedua tepi siang, iaitu pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan-peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nampak Allah kata apa? Bagi orang-orang yang ingat. Ini kita nak cerita tentang bagaimana pilihan Allah kepada kita. Tapi dekat dalam Al-Quran tak mendetailkan bagaimana untuk solat. Didetailkan oleh siapa? Itulah pentingnya yang dipanggil hadis dan sunnah bagi kita. Maka Nabi lah ajar kita solat. 2 rakaat subuhnya, 4 rakaat zuhurnya, semua Nabi ajar. Angkat takbirnya, rukuk, sujud, bacaan-bacaannya itu, maka itu dalam bab fiqh. Seterusnya, mukjizat Nabi terpelihara daripada cubaan membunuh. Okey, banyak adalah diceritakan dalam Al-Quran berkenaan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya daripada cubaan membunuh Nabi. Diorang ni memang kalau jumpa Nabi kan, memang orang kata laparlah dengan dada Nabi. Maksudnya, kalau boleh tu, kalau dalam perang Uhud tu, dia memang nak attack dada Nabi. Tepat kat dada Nabi. Biar Nabi ni mati. Dan inilah merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai cubaan dan rancangan untuk membunuh Nabi akhirnya semua gagal. Walaupun rumah Nabi kita tahu telah dikepung oleh mereka pada sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Diorang dah kepung. Apapun yang dirancang akhirnya gagal kerana Allah memelihara sebagaimana Allah menyebutnya dalam firman-Nya dalam surah Al-Ma'idah ayat 67. Surah Al-Ma'idah ayat 67, surah yang kelima, muka surat 119. Kita tengok macam mana Allah kata. Ya ayyuhar rasulul balik ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaqta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, ya ayyuhar Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Makna kena sampaikan. Sakit ke perit ke benar ke tak benar, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi tetap perlu disampaikan. Apa Allah kata? Ma unzila ilaika min rabbik, dan jika kamu tidak kerjakan, wa illam taf'alu fama balagta risalah. Apa yang diperintahkan kepada kamu, bererti kamu tidak menyampaikan amanah Allah. Tapi Allah jawab apa? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Inilah yang dipanggil keywords. Allah memelihara para nabi, Allah memelihara para rasul, Allah memelihara para pendakwah, Allah memelihara para alim ulama. Wallahu ya'simuka minan nas. Maka jangan takut untuk menyampaikan risalah. Ayat ini memang benar diturunkan buat nabi kita, tetapi menjadi motivasi buat diri kita pada hari ini. Kadang-kadang kita takut kan. Kadang-kadang kita rasa, aku ni ilmu pun tak apa nak cukup ni. Nantilah dulu, nanti. Esok meninggal. Contoh kan. Punya nak nanti. Nantilah. Tak apalah. Tak boleh. Kita pegang pada ayat motivasi yang Allah berikan kepada Nabi kita. Kita boleh guna. Bila dia rasa macam
Allah apa manusia akan mengganggu aku. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Selagi mana kita membawa pada jalan yang benar, maka jangan takut. Apa pun orang kata, kita tetap juga kita buat. Sebab apa? Allah kata, ya ayuhar rasul, telah aku turunkan kepada kamu. Maka kita perlu buat apa? Sebarkan. Sebab apa? Sebab Nabi dah tak ada. Nabi tak ada dah hari ni. Kita perlu meneruskan perjuangan Nabi yang dipanggil sebagai warisatul anbiya. Termasuklah anak yang kita kandung dalam rahim kita, contohnya, kita mengandung, itulah warisatul anbiya. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang kafir. Maka ayat innallaha la yahdil qaumal kafirin. Bila kita dah sebarkan, bila kita dah berikan kepada mereka kebenaran, tapi Allah tak bagi petunjuk kepada golongan yang kafir. Kafir kat sini bukan orang bukan Islam. Oh, ini makna orang bukan Islam. Memanglah orang bukan Islam. Tetapi kita kena tahu kafir dalam ayat Quran, dia adalah membawa maksud dari segi Arabnya adalah kufur. Kufur ni maksud apa? Kufur ini dia tidak percaya dan hatinya tidak menerima hidayah. Wa na'udzubillah min zalik. Ini adalah ayat motivasi buat mereka yang dalam perjalanan. Sebenarnya buat kita semua. Dalam peristiwa pengepungan rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara logik akal memang Rasulullah akan dibunuh pada waktu subuh hari tersebut sebab dah kena kepung. Memang Rasulullah kalau keluar memang kena bunuh. Memang dia orang dah kepung dah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Namun dengan bantuan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya keluar dari rumahnya dengan selamat. Dengan dia baca satu potong ayat. Kita boleh amal ayat ni. Surah ni kita selalu baca surah ni, iaitu surah Yasin. Ayat yang ke-9. Muka surat 440, surah yang ke-36. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ada ulama mengatakan ayat ini adalah ayat untuk ghaib. Makanya kita tengok maksudnya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding dan kami tutup mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini bukti. Ini Nabi amal ni. Kalau kita dalam keadaan terdesak bukan sengaja. Nak keluar rumah takut suami perasan, kita pun amal waja'alna memang tak boleh lah. Makanya dalam keadaan yang terdesak, contohnya kan, kita nampak polis lah kat depan kan, lupa pakai seat belt, ya Allah, polis pampang dah. Cubalah amal tawasul waja'alna baini aidi, dalam keadaan terdesak, bukan sengaja nak try test. Nak test lah polis kat depan, saya buka seat belt, tak pun koyak akan kita ni road tag, saya nak ayat ni. Waja'alna min bain, sekali buat-buat tak jadi. Maka itu dinama hina ayat agama. Sebab dalam keadaan terdesak. Nabi guna ayat ni pun dalam keadaan terdesak. So kita fahamlah kat mana kita punya terdesak. Contohnya depan perompak ke kan. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min amal. Ataupun ada orang niat dia nak menipu kita ke kan. Kita naik, contohnya naik Grab. Ada seorang sahabat saya, dia cerita. Kalau dia naik Grab, lepas tu memang dia tahu orang tu nak bawa lagi dia, menipu dia. Dia naik teksi masa tu kan. Dia tahu jalan dah lain sebab malam. Dia amal ayat ni. Terpusing-pusing teksi tu, akhirnya teksi tu bawa juga dia pergi dekat rumah dia. Allahu Akbar. Ini sahabat saya pernah cerita. Macam mana dia amal ayat ni. Tapi dalam keadaan terdesak lah, bukan sengaja. Maka apa jadi? Lepas dia Nabi amal, semua orang kafir Quraisy ini terlena. Tidur dia orang. Begitu juga dalam peristiwa Surakah yang berjaya menjejaki tempat persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya cakap cerita Nabi ni banyak diceritakan pada cerita-cerita Piramli. Kan Piramli kan, dia nak masuk rumah orang tu tidur lena kan, tak sedar apa. Tapi tak adalah dia cerita secara direct, simbolik kan. Maka Surakah ni buat apa? Dia tersempak dengan Nabi. Punya hebat dia ni kan. Dia punya geram dengan Nabi.
Dia tersempak dengan Nabi, dia naik kuda. Dia naik kuda-kuda, dia nampak Nabi. Lalu dia punya tak sabar nak bunuh Nabi. Akhirnya apa jadi? Kuda yang dia tunggang tu tersembam ke tanah, terjatuh. Tapi Surakah ni tak puas hati. Dia bangun pula. Dah lah tersembam ke bumi. Surakah sekali lagi, dia nak buat lagi. Akhirnya, jadi apa? Tersembam lagi. Sampailah Surakah tu datang betul-betul depan Nabi. Sampai depan Nabi, dia takut Nabi bunuh dia. Dia cakap apa pada Nabi? Ya Rasulullah, kau jangan apa-apakan aku. Sedangkan dia nak bunuh Nabi tadi. Kalau ikutkan, memang hilanglah kepala sepatutnya. Dia dalam keadaan 2 kali cubaan membunuh Nabi. Dah sekali jatuh tu tak puas hati juga. Buat lagi. Tapi Allah selamatkan Nabi. Akhirnya sampai dia depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kau jangan apa-apakan aku. Takut pula dia tu. Tadi berani sangat tak? Jangan apa-apakan aku ya Rasulullah. Dia katakan, sesungguhnya aku berjanji ya Rasulullah. Aku janji dengan kau, aku akan serahkan gelang Raja Kisra kepada kau. Ini nak kira kan bagaimana dia nak dapatkan gelang raja ini. Kalau nak dapat gelang raja ni, Raja Kisra tu kena kalah. Itu janji tu. Kemudian bantuan kekuatan dari para malaikat. Sebenarnya mukjizat Nabi ini, dia tak menjadi mukjizat kita. Tetapi boleh jadi motivasi dalam diri kita. Dalam perjalanan kita. Perjalanan kita nak sebarkan agama Allah. Dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Boleh jadi kadang-kadang kita ditipu. Boleh jadi kadang-kadang kita ni difitnah. Gunakan bagaimanakah kisah-kisah Nabi ini menjadi inspirasi. Supaya kita ni tak takut. Jumpa dia apa-apa benda, waja'alna min baini aydihim. Lepas tu ingat Allah kata apa? Ketika orang ni nak buatkan kau ini, nak lingkupkan kau pada kau jalan yang benar. Ingat, wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu daripada segala gangguan manusia. Ingat tu. Jadi ayat-ayat ini jadikan panduan hidup kita. Kemudian Allah ini membantu Rasul-Rasulnya dengan mengirimkan para malaikat yang ramai untuk membantu di dalam peperangan. Logik akal memang banyak perang kita kalah. Logik akal. Kenapa kita berperang? Adakah Nabi ni memang tak ada kerja lain, kerja nak berperang? Pantang jumpa gaduh, pantang jumpa gaduh. Tak. Pertamanya, perjanjian-perjanjian yang mereka buat, mereka tipu. Itu salah satu. Yang keduanya, mereka merampas harta-harta daripada orang-orang Islam. Kebanyakannya perjanjian lah. Perjanjian yang terikat. Jangan buat macam ni, jangan buat macam tu kan. Diorang tipu. Diorang akan betray Nabi. Ataupun betray kepada perjanjian tersebut. Itulah berlakunya peperangan. Maka kita tengok satu benda yang diberikan kemenangan pada tentera Islam. Kita tengok dalam satu peristiwa. Allah ada ceritakan siapa ada Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 124, muka surat 66, surah yang ketiga. Surah ini diturunkan di Madaniyah, iaitu di Madinah. Ayat sebelum ni semuanya di Mekah. Ini selepas Nabi berhijrah. Sampainya Nabi di Madinah. Kita tengok. Istaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasatil alafin minal malaikatil munzalin. Ingatlah, dia kata, ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan menurunkan 3,000 malaikat dari langit. Ini dalam peristiwa apa? Perang Badar. Allah turunkan malaikat-malaikat daripada langit ni seramai 3,000 malaikat. Malaikat ni bukan macam tubuh badan Nabi. Malaikat jauh sekali seperti tubuh badan para sahabat. Tak. Malaikat ini tubuh mereka besar-besar. Maka dalam perang Badar Allah membantu dengan tentera Islam dengan menurunkan para malaikat duduk kat mana? Di barisan hadapan sekali. Dengan musuh-musuh Allah. Sebab perang Badar lah, kalau ikutkan logik akal, 313 lawan dengan 1,000 tentera. Confirm kalah. Itu yang pertama. Keduanya, alat perang kita masa tu, yang Nabi bawa, Allahu Akbar. Pedang, kan? Anak panah. Tapi diorang ni bawa bom. Diorang bawa macam-macam. Unta-unta diorang. Ataupun dia panggil kuda-kuda mereka.
Tapi masa ini, masa perang Badar adalah kelengkapan alat perang memang sangat doif. Logik akal memang kalah. Sampaikan baju besi peperangan pun tak semua 313 yang pakai. Hanya selected je pakai. Maka Allah berikan kemenangan kepada perang Badar tersebut. Ini dipanggil kadang-kadang hakul yakin. Yakin kita kepada Allah. Maka Allah datangkan iaitu bantuan daripada langit dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-9, surah ke-33, muka surat 419. Sebab tu kita kata cerita-cerita yang kita duk baca ni dalam Quran je. Bila kita tengok kan, saya pagi siang tadi saya baca kan, lepas tu saya buka Quran. Saya tak tengok ayat tu. Saya ambil, saya tengok surah apa, ayat apa semua kan. Saya ambil, saya buka Quran. Quran ni bila kita buka kan, bila kita baca, kita renung, dia macam ada satu, ya Allah, aura dia tu tak kerti nak cakap lah. Bila saya baca ni, meremang-meremang bulu roma. Rasa macam, betul lah. Memanglah selama ni kita tahu betul. Tetapi lebih yakin. Dia jadi macam, ya Allah. Macam kuat lah. Macam tak ada halangan lepas ni. Kita tengok bagaimana dia kata dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu zkuru nikmatallahi alaikum izza'askum junudun fa'arsalna alaihim ridhan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman. Tengok tuntutan pada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang membaca ayat ini, kalau hati mereka ada sedikit iman, dia akan rasa terkesan. Ini bukan cakap saya, kata guru saya, guru bahagian tadabbur Al-Quran. Sebab Allah akan cakap kafirun dengan ya ayyuhallazina aman. Dua je golongan. Orang kafir dengan orang yang beriman. Ingatlah nikmat yang diturunkan ke atas kamu tatkala kepada kamu tentera-tentera, lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan tentera-tentera yang tidak dapat kamu melihatnya. Inilah tentera daripada langit. Ingat, dalam kita hari ini tak adalah Allah turunkan tentera daripada langit tu. Tidak. Tetapi Allah akan hantar bantuan yang tidak disangka-sangka. Apabila kita yakin jalan yang kita buat ini adalah jalan yang benar dan kita yakin yang kita buat ini adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata, wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Allah melihat. Maka Allah utuskan iaitu apa? Dalam, kalau tak silap saya, dalam perang Khandaq. Betul lah, dalam perang Khandaq. Allah turunkan angin je. Bukan turunkan malaikat. Angin tu iaitu ibarat ada sebentuk cincin. Sebentuk cincin ni, bulat dia macam ni cincin ni. Allah tiup melalui bulatan ni. Allah tiup. Maka naiklah pasir-pasir tadi. Naik pasir tadi. Zos. Pasir tadi yang menjadi apa? Yang menyembelih pihak-pihak musuh. Allahu Akbar. Nampak? Bantuan daripada Allah dalam perang Khandaq. Menghantar angin kencang yang menebangkan mereka dan akhirnya Rasulullah dan tentera Islam diberikan kemenangan walaupun ketika itu tentera Islam sangat-sangat sedikit. Kalau dulu kalau kita tengok dia hantar beratus-ratus orang pergi berperang. Bantuan kekuatan dengan meletakkan hati pengikut dan mencampakkan ketakutan pada hati musuhnya. Dalam beberapa riwayat yang mengatakan Rasulullah ini dalam apa jua peperangan. Apa jua peperangan, Allah ini mencampakkan kepada pihak musuh akan ketakutan kepada tentera-tentera Islam bersama dengan Rasulullah. Allah campakkan dalam hati mereka sebab hati mereka tu milik Allah. Dia jadi takut. Sebagaimana dalam perang Tabuk, tentera Rom berada dalam keadaan ketakutan, dia tak nampak tentera Islam. Dia punya takutnya dengan tentera Islam. Depan tentera Islam dia tak nampak. Allah kaburkan matanya sebab terlalu takut. Macam kita lah, kalau terlalu takut kan, tak boleh nampak orang depan mata tu. Maksudnya Allah campak. Dalam peperangan berhadapan dengan tentera Rom, tentera Rom ni gagah tau. Kita dulu menang, tapi akhirnya pada selepas kemenangan kota Konstantinopel, sekali lagi Rom ini kalah. Sampai hari ni kalah, duk tak naik-naik lagi. Kita tentera Islam kalah.
Tentera Rom ni sangat-sangat hebat Tak apa dia buat. Allah palingkan mata mereka. Ketika itu tentera Islam tengah bersiwak. Lepas tu siwak Dia orang nampak apa tau. Allah nampakkan pada mata mereka. Dia orang tu tengah makan kayu. Allahu Akbar. Maka tentera ni takut lah. Biar betul tentera Nabi Muhammad, tentera Islam ni makan kayu. Sedangkan masa tu dia orang tengah bersiwak je pun. Nampak hebatnya Allah dalam mengatur. Maka ini semua kerja Allah, bukan kerja kita. Allah akan bantu kita tara mana pun. Dan kalau kita pada jalan yang benar, Allah akan lorong je. Kita buat je lah kerja Allah. Yang lain kita serah pada Allah. Tawakal tu Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebab tu kadang-kadang orang nampak kita. Tak nampak lah. Sebenarnya Allah menyembunyikan. Allah akan buat segala apa-apa pun bencana yang akan menimpa kita. Saya cerita ni kan. Berbalik pada cerita ni, ada satu peristiwa yang berlaku pada diri saya lah. Lebih kurang berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun lepas lah. Ada hikmahnya handphone saya jatuh masuk dekat dalam lubang jamban. Dekat R&R jatuh. Handphone saya jatuh masa tu. Saya ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai finahan atas khilaf saya sendiri. Adalah peristiwa-peristiwa tu sehinggalah saya ini dijemput kepada satu majlis. Satu masjid ni besar sangat masjid. Orang dah berkumpul beratus orang, bukan kata orang, alim ulama ada, orang pejabat agama pun ada, orang apa kita panggil tu wartawan pun ada. Duk nak panggil saya masa tu. Tapi hikmahnya apa Allah buat? Mungkinlah saya tak tahu amalan mana Allah terima. Saya tak tahu. Sebenarnya kalau ikutkan pada peristiwa tu saya dah cancelkan program tu. Maka Allah ni mula membantu dengan apa? Pertama, handphone saya hilang. Dia tak dapat kontak saya. Yang kedua, sahabat saya ni yang dia orang boleh kontak tidur mati. Dia orang tu telefon, mana penceramah tak datang ni? Sahabat saya ni boleh tidur tak dengar berpuluh orang call. Tak dengar sepatah habuk pun. Masa itulah kan Allah cuba selamatkan. Lepas tu bila kita sedar-sedar kan, ramai orang cari. Saya pun cari. Tengok dekat laman-laman media sosial masa tu kan. Kita masa tu tengah hot. Lepas tu tengok. Ya Allah, rupanya wartawan semua dah tunggu. Beratus orang. Allahu Akbar. Allah ni kalau nak selamatkan, Allah akan selamatkan tara mana sekalipun. So, peganglah pada Allah. Saya tak tahu amalan saya yang mana Allah terima. Tak tahu. Kita pun tak tahu. Boleh jadi mungkin tolong orang sakit ke. Ataupun boleh jadi pimpin nenek tua masuk kat dalam tandas ke. Kita tak tahu. Ataupun kutip sampah buang masuk dalam tong sampah ke. Maka banyakkan buat kebaikan. Ini betul lah ni macam orang kata kan. Kadang-kadang banyak pun dalam peristiwa-peristiwa kita pun banyak sebenarnya. Kemudian bantuan kekuatan lontaran anak panah dari Allah Subhanahu Wa Taala dirakamkan dalam Al-Quran ketika Rasulullah di perang Uhud sebagaimana firman dalam surah Allah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat ke-17, surah yang ke-8 ke surat 179. Ini kita tengok tentang bagaimanakah dalam perang Uhud. Perang Uhud tu kita tahu perang Uhud mereka pada asalnya mereka menang. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuhnya akan tetapi sebenarnya Allah lah yang membunuh mereka dan bukan kamu yang melemparkan. Melemparkan apa? Anak panah. Ketika kamu melemparkan anak panah tetapi Allah yang melemparkan. Maka dalam peristiwa ini ketika selesai saja perang Uhud, para sahabat-sahabat atau tentera-tentera Islam ni dia pergi dekat ni tau. Dia pergi dekat pasar. Dia pergi pasar. So diorang ni rasa macam excited. Menang kot. Perang ni aku menang. Maka ketika itulah Allah tahu. Allah ni bersifat Al-Basir, Al-Alim. Dia mengetahui akan hati-hati mereka. Ada sedikit tentera Islam ni riak. Menang kot. Hebat lah kami ni. Kemah lah maksudnya macam tu kan. Sebab tu Allah turunkan ayat ini. Sebenarnya bukan engkau yang melempar tetapi akulah yang melempar. Bukan engkau yang buat tetapi akulah yang buat. Inilah ayat. Maka
Mukjizat Rasulullah yang seterusnya, dia menyatukan hati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iaitu penyatuan yang paling susah, menyatukan kaum Aus dan Khazraj. Ini mereka ni, dua kaum ni berkuun-kuun bergaduh. Tak pernah ngam, maksudnya. Tetapi apabila kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini mengikat kedua kaum Aus dan Khazraj ini, diorang satukan dengan agama yang dibawa oleh Nabi. Maka kita hari ini kita cari persamaan, bukan cari perbalahan. Kita selalu mau cari balah. Ustaz saya cakap macam ni, ustaz awak cakap apa? Tak, ustaz saya kata tak, kita ambil yang sama je. Sebab tujuan hidup kita, solat kita untuk Allah. Tak kira mazhab mana pun. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, tujuan kita sama. Semua untuk Allah. Maka kita cari persamaan. Jangan kita cari perbezaan. Bila kita cari perbezaan, kita akan bergaduh. Maka inilah yang diamalkan oleh baginda Nabi. Maka Nabi ini menyatukan. Dan akhirnya, Nabi berjaya menyamaratakan kedudukan hamba dengan orang merdeka. Ataupun kedudukan orang kaya dengan orang miskin. Nabi berjaya satukan dan dikatakan dengan memerdekakan para hamba. Ini dalam cerita Piramli juga yang dia lelong tu. Ting ting 3 dirham, 3 dirham. Itulah dia. Dia tak boleh sama maksudnya kan. Hamba-hamba. Tuan dia lain. Kan dia panggil hamba dia tu kan untuk buat cupak dia. Nampak? Tetapi Nabi berjaya merdekakan semua para hamba. Maknanya tak ada hamba dah ketika itu. Dan akhirnya sama ratakan kedudukan mereka. Orang merdeka dengan orang hamba ini sama. Tapi kalau kita tengok di India, masih lagi amalkan perkauman ni. Hamba tetap hamba, kasta rendah tetap kasta rendah di India. Tapi Nabi telah sama ratakan dengan bantuan daripada isteri tercinta Nabi, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dekat situlah banyak Nabi membantu. Iaitu dengan Siti Khadijah kan orang kaya kan. Maka dapatlah penyatuan dengan menyamaratakan. Tidak ada perbezaan antara orang miskin dengan orang kaya. Nabi berjaya menyatukan dengan agama. Maka mukjizat dari sunnah An-Nabawiyah, batu memberi salam kepada Nabi. Ada seketul batu ni diceritakan oleh Jabir bin Samrah. Sesungguhnya batu di Madinah telah memberi salam dengan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas tu dia orang kata, terkejut biar betul batu ni bagi salam kat Nabi. Kalau saya melompat pergi lah. Tapi Allah ceritakan ianya adalah benar bahawa batu itu tidak lepas memuji Nabi. Kemudian mustajab doa Nabi. Tentang apa? Nabi pernah doa kepada Allah, ya Tuhanku, muliakan agama ini dengan memasukkan siapa? Umar Al-Khattab. Nabi pernah doa. Nabi minta dua iaitu. Pertama dia minta Umar Al-Khattab. Kenapa minta Umar? Umar ni singa tau dulu. Singa di kaum Quraisy. Yang sangat garang. Yang kedua, Nabi minta siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ni siapa? Abu Jahal ni yang menyambut gembira kelahiran Nabi. Tetapi lepas Nabi ni digelarkan Nabi dan juga Rasulullah, Abu Jahal menentang. Maka Nabi pernah minta pada Allah, ya Allah, aku minta dua. Pertama, Umar dengan Abu Jahal memeluk Islam. Tapi dia kata apa? Tapi kan, Umar lebih bagus daripada Abu Jahal. Maka Allah kabulkan dengan surah Taha, Umar masuk Islam. Kemudian Nabi pernah minta kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, kalau kita tengok banyak hadis-hadis daripada Abu Hurairah Al-Muslim, Abu Hurairah ni. Sebab apa? Abu Hurairah ni, dia adalah orang yang sangat bijak dan tak pernah lupa. Dia sangat benci dengan lupa. Dia paling tak suka. Dia sangat ingat. Maka Nabi ni, dia kata, aku ni kalau dapat Abu Hurairah ni, macam tu lah maksudnya kan, bagus ni dalam Islam. Maka dia minta pada Allah, Allah tunaikan Abu Hurairah mau masuk Islam. Banyak lagi lah mustajab doa Nabi. Pada ketika itu Anas bin Malik meriwayatkan penduduk Madinah minta hujan. Sebab dah lama dah tak hujan. Kan? Ketika itu mereka bersama dengan para Nabi, Nabi bercakap, maka Anas pun cakap dengan penduduk kata, ya Rasulullah, kau doa minta hujan sekali. Maka Nabi pun mengangkat tangan minta hujan. Turun hujan di kota Madinah. Mustajabnya doa Nabi. Ada lagi peristiwa mukjizat Nabi. Keluarnya air daripada celah-celah jari Nabi.
Masa tu diorang ini pergi dekat mana? Dekat satu tempat. Lalu tak ada air. Air ada tapi sikit. Orang nak minum banyak ni. Apa Nabi buat? Mukjizat daripada tangan Nabi. Air yang sedikit tu Nabi letakkan tangan Nabi dekat tempat air sedikit tu, keluarlah air di celah-celah Nabi. Celah jari Nabi tu, maka mereka semua dapat minum. Kemudian banyak lagi lah dengan berkat makanan. Orang datang. Dia ajak Nabi. Kalau logik akal tak cukup, Nabi ni pula kalau orang ajak dia ajak semua orang. Macam tu Datanglah seorang sahabat ni, dia kata, kau ajak Nabi lah. Dia kata, datang makan kat rumah. Dia sediakan makanan tu untuk Nabi je. Tapi Nabi ni mulut dia ringan, Nabi sangat baik. Dia ajak semua sahabat. Sampai-sampai kat rumah orang tu, dia kata, ya Allah, isteri dia ni takutlah. Dia panggil suami dia. Bang, cukup ke makanan kita ni? Dia katakan. Nabi ajak ramai ni, dia kata. Nabi senyum je. Tapi dengan makanan yang sedikit tadi, cukup berkah, semua dapat. Ada juga berkah Nabi pada satu peristiwa. Ketika itu kambing ni kurus-kurus belakang. Susu pun tak ada. Berkah Nabi ini kurus, kambing yang kurus tadi semua jadi gemuk-gemuk. Banyak anak, banyak susu. Banyaklah peristiwa-peristiwa Nabi. Nabi pernah minta pada demam. Dipanggil dah satu kota Madinah tu semua demam. Dipanggil demam Madinah. Lalu Nabi minta pada Allah agar bandar Madinah itu, ini yang diorang kata pasal darurat. Satu kota Mekah, Madinah semua demam. Maka tak boleh orang keluar, tak boleh orang masuk. Maka macam dikepung. Nabi buat apa? Nabi doa pada Allah agar bumi Madinah itu diberikan kesihatan yang baik, selamat daripada segala yang buruk, daripada segala jenis penyakit. Maka mereka semua sihat. Dalam peristiwa mustajab ni tadi, Surakah yang dia jatuh. Dia jatuh 2 kali tu nak bunuh Nabi. Akhirnya dia buat apa? Dia pun kalah. Dia dalam satu peperangan itu, dia pergi minta dekat Raja Qasra tu. Dia minta gelang. Akhirnya dia bagi pada Nabi. Iaitu dia dapat kalahkan. Pada zaman, iaitu zaman Saidina Umar Al-Khattab. Dan akhir sekali pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa yang mendustainya. Antara bukti kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pembalasan yang berbentuk azab kepada orang yang memusuhinya. Sesiapa saja yang cuba menghapuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mendapat pembalasan hatta di dalam peperangan sekalipun. Allah sentiasa menenangkan Rasulnya dan tentera Islam dalam peperangan yang dihadapi walaupun jumlahnya sangat sedikit. Tetapi dalam perang Uhud, Allah menguji tentera Islam dengan kekalahan akibat tidak mengikut arahan baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kena ingat, walau apa pun cabaran, ujian dalam kita nak bawa orang dekat pada Allah, inilah motivasi buat diri kita. Kekuatan. Ayat-ayat inspirasi. Allah tetap akan bantu kita. Moga-moga dengan berkat Rabiul Awal, dengan berkat mujizat-mujizat Nabi, ayat-ayat Quran yang Allah berikan kepada kita ini, yang menjadi petunjuk dan pedoman dan panduan hidup kita di alam dunia dan alam akhirat, membuatkan kita ini tak mudah lemah semangat, tak mudah sentak. Biarlah tak ada orang pun, teruskan juga. Siapa pun Allah akan tolong daripada yang tidak disangka-sangka. Allah akan bantu kita. Selagi mana innama a'malul binniyat, niat kita baik, jalan kita baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tanamkan perjuangan Nabi dalam hidup kita, insya-Allah Allah akan bantu. Maka dapat memberi manfaat buat kita semua.